warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin al-qail ud'u Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin al-qail wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah al-qail ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa jahada fillahi haqqa jihadih. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana kita semua kembali bertemu di Assalamualaikum Ustaz, edisi 7 Jamadil Akhir 1441 Hijrah. Apa khabar tuan-puan, adik kakak, ayah ibu di luar sana yang dipilih Allah untuk bersama dengan segmen Tadabbur Al-Quran pada pagi ini. InsyaAllah pada pagi ini saya Syahari Abdul Rahman akan membimbing ayah ibu, tuan-puan, adik kakak di sana dengan doa yang seterusnya daripada Al-Quran. Dan ini adalah doa yang ketiga daripada Nabi Nuh alaihi salam. Ya, kesemuanya ada 4 doa dan ini adalah siri yang ketiga yang kita belajar daripada Nabi yang sangat kerap berdoa, iaitulah Nabi Nuh alaihi salam. Dan doa berkenaan ya disebut di dalam surah yang ke-11 ayat 47. Surah yang ke-11 ayat 47, iaitulah surah Hud ya. Cuba follow saya ya insya-Allah. Kalau ada Al-Quran boleh buka Quran ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi inni a'udzu bika an as'aluka ma laysa li bihi 'ilm wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin. Ya, cuba kita follow sama-sama sekali lagi ya. Qala rabbi inni a'udzu bika an as'aluka ma laysa li bihi 'ilm wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin. Ya, lebih kurang 5 lah, 5 poin penting ya. Rabbi inni a'udzu bika an as'aluka ma laysa li bihi 'ilm wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin. Sadaqallahul azim. Lebih kurang terjemahan kepada doa ini adalah Nabi Nuh berkata, wahai Tuhanku yang memeliharaku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada memohon sesuatu yang aku terhadap permohonan berkenaan tidak ada sebarang pengetahuan mengenainya. Dan jika engkau tidak mengampunkan dosaku dan tidak pula memberikan rahmat kepadaku, nescaya menjadilah aku dari orang-orang yang rugi. Alhamdulillah, itulah sekeping doa yang kita dapati daripada doa-doa yang dilafazkan oleh Nabi Nuh alaihi salam. Tuan-puan, doa ini telah dilafazkan apabila bahtera Nabi Nuh mendarat di Bukit Judi. Banjir besar telah surut dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Telah selamatlah orang-orang beriman, telah tenggelam dan mati orang-orang yang kufur. Daripada doa ini, mari kita faham dalam konteks apakah ia dilafazkan. Maka kita kena faham terlebih dahulu apakah makna doa ini. Doa ini bermakna, ya Allah, jangan jadikan aku dari kalangan orang-orang yang berdoa meminta sesuatu yang aku tidak ada pengetahuan dengan apa yang aku minta tu. Pengetahuan di sini bukan tak faham apa yang kita cakap dalam doa. Ya, kadang kita tak boleh nak cakap dalam bahasa Arab. Kadang kita ada keuzuran daripada membaca doa daripada nas-nas Quran ataupun daripada matan-matan hadis. Tak ada masalah ya ibu, boleh baca dalam bahasa Melayu. Tetapi kalau terjemahan doa-doa ini pun kita terlupa dan tak berapa ingat, pun tidak mengapa, kita buat doa kita sendiri insya-Allah, asalkan daripada hati yang khusyuk, bukan hati yang lalai. Allah pasti mustajabkan. Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah. Tetapi kadang bila kita reka doa,
ya, tanpa kita mengambil panduan daripada doa-doa yang telah disarankan lafaznya daripada Quran dan Sunnah, ataupun kita dengar ada orang baca doa tu, kita pun nak follow juga sebab dia berjaya kerana doa yang dia buat sendiri berkenaan, so kita pun nak follow doa dia tu. Ada risiko juga bila kita melafazkan permintaan yang mana permintaan itu tidak ada sebarang petunjuk daripada Allah dan Rasulnya. Risikonya adalah kita meminta sesuatu yang kita tak ada ilmu tentang hakikat benda yang kita minta itu. Saya beri contoh. Kekadang dalam doa, kerana kita miskin, kita meminta dalam doa berkali-kali, ya Allah, saya nakkan kaya. Ya Allah, saya nakkan kekayaan. Ya Allah, berikan saya kekayaan. Berulang kali kita memohon kepada Allah agar dikurniakan kekayaan. Tetapi doa ini mengajar, adakah kita ada ilmu tentang hakikat kekayaan yang kita minta? Barangkali semasa kita melafazkan, ya Allah, aku nak kaya, dalam fikiran kita adalah kaya itu nikmat. Seronok kalau menjadi kaya. Tetapi apa yang kita tahu tentang kekayaan tidaklah berdasarkan ilmu yang Allah Ta'ala ajar daripada Quran tentang kekayaan. La ilma lana illa ma'allamtana. Tuhan mengajar kita menerusi Al-Quran, kekayaan bukan sekadar nikmat. Kekayaan adalah ibtila'. Kekayaan adalah ujian yang besar daripada Allah. Jadi, ada tak mindset tu, ada tak ilmu tu, semasa kita meminta kekayaan? Orang yang ada ilmu tentang hakikat kekayaan, dia tidak sekadar berkata, ya Allah, aku nak kaya. Dia juga akan menyebut, ya Allah, beri aku kekuatan seandainya aku kaya, dan kau kurniakan kekayaan. Kerana tidak sedikit daripada orang-orang yang dahulunya miskin, kerana meminta kekayaan, Allah Ta'ala beri kepadanya kekayaan. Namun apa yang berlaku? Kekayaan itu menambah kejauhannya daripada Allah, menambah kelalaiannya daripada mengingati Allah. Na'udzubillah. Sebab itu Ahmad Mustafa Al-Maraghi rahimahullah, seorang ulama tafsir, mentafsirkan ayat 47 daripada surah Hud ini adalah, janganlah meminta-minta sesuatu yang diharamkan Allah. Ya, contohlah, ya Allah, aku berkenanlah dengan adik bini aku, boleh tak nikahkan aku dengan adik dia? Na'udzubillah. Itu meminta sesuatu yang diharamkan. Mana boleh kita berkahwin dengan adik ipar, dengan kakak ipar? Jadi jangan sampai tak ada ilmu, kita jahil tentang apa yang kita minta tu. Al-Maraghi juga berkata, jangan minta apa yang bertentangan dengan hukum alam. Maksudnya, ya Allah, aku nak minta supaya dalam akaun aku malam ni ada 100,000. Dan kita tak buat apa-apa. Kita malas. Jadi ini sesuatu yang bertentangan dengan hukum alam. Jadi doa ini mengajar, a'udzubika, Tuhan, aku berlindung daripada kamu, daripada meminta sesuatu yang aku tak ada ilmu tentang hakikat benda yang aku minta. Yang mana kalau aku memintanya sebenarnya aku sudah melakukan dosa, maka ampunkanlah aku dan jangan kau meninggalkan aku. Jadi tuan-tuan, sebenarnya doa ini punya cerita yang panjang. Dia ada kaitan dengan permintaan Nabi Allah Nuh alaihi salam agar menjelaskan kepadanya mengapa seorang anaknya ini meninggal dunia tenggelam bersama dengan orang-orang kafir dalam banjir besar. Nabi Nuh alaihi salam telah terasa dalam hatinya sesuatu yang seperti tidak sepatutnya berlaku, tetapi Nabi Nuh tetap berkata, wa anta ahkamul hakimin. Nabi Nuh tetap mengatakan Allah sentiasa adil dalam keputusannya. Tetapi Nabi Nuh, walaupun seorang Nabi, dia manusia. Dia ada naluri, dia ada emosi, dan dia seorang ayah yang meyakini anaknya telah mati tenggelam. Jadi Nabi Nuh alaihi salam beranggapan anaknya beriman. Sebagaimana 3 orang anak-anaknya yang lain disebut oleh ahli-ahli tafsir. Sam, Ham, Yafith. Tetapi Kan'an ini bagi Nabi Nuh, dia meyakini anaknya beriman. Cuma imannya tidak sekuat abang-abangnya ataupun adik-beradiknya. Imannya sangat lemah, tetapi sekurang-kurangnya beriman. Lalu kenapa ditenggelamkan? As'aluka, Tuhan, berikanlah kepada saya pencerahan apa sebenarnya yang telah terjadi. Lalu Allah Ta'ala tegur, kamu tidak ada pengetahuan tentang hakikat anakmu itu sebenarnya kufur.
Anakmu itu sebenarnya munafik. Dan munafik mana Nabi tahu? Dia sebenarnya kufur, menyembunyikan kekufurannya. Lalu Allah Ta'ala telah menegur Nabi Allah Nuh, dan Nabi Nuh alaihi salam dengan penuh adabnya menginsafi dia melakukan kesilapan. Lalu dia belajar daripada ini semua, dan inilah yang kita nak belajar daripada ayat 47 ini. Jangan meminta sesuatu yang kita tidak ada ilmu tentang hakikat. Kalau konteksnya Nabi Nuh alaihi salam ini, baginda meminta agar anaknya diselamatkan. Tetapi akhirnya sebenarnya Nabi Nuh alaihi salam tidak ada pengetahuan anaknya sebenarnya tidaklah beriman. Jadi Nabi Nuh tidak bersalah kerana dia tidak diberitahu. Jadi kita akan sambung lagi sebentar lagi insya-Allah tentang perincian kisah sebelum ayat ini dilafazkan oleh Nabi Nuh alaihi salam. Untuk saya beri perhatianlah kalau ada jawapan. Tuan-tuan, kisah di sebalik doa ini adalah panjang. Nabi Nuh alaihi salam akhirnya diperintahkan Allah berhenti berdakwah dan membina bahtera. Sepanjang membina bahtera, baginda tidak menyedari ada yang telah membocorkan rahsia baginda membina bahtera. Dan Allah Ta'ala memberitahu kepada Nabi Nuh bahawasanya isterinya telah khianat. Fakhanatahuma, sebagaimana disebut dalam surah At-Tahrim. Isteri Nabi Nuh, Allah Ta'ala beritahu. Walaupun Nabi Nuh tidak mengetahui, Allah Ta'ala beritahu yang isterimu telah memberitahu sesuatu yang menunjukkan dia mendustakanmu sebagai seorang Rasul. Maka Nabi Nuh memahami, akhirnya 950 tahun, dia gagal untuk mewariskan iman kepada ahli keluarga yang paling disayangi, isterinya sendiri. Maka Nabi Nuh menerima dengan redha apa yang telah berlaku. Lalu selepas sempurna dibina bahtera, Allah memerintahkan kepada Nabi Nuh untuk memasukkan 3 jenis makhluk berikut dalam bahteranya kerana hujan sudah turun, tanda-tanda banjir besar sudah jelas. Yang pertama sekali adalah setiap jantan dan betina daripada spesies binatang. Nombor 2, ahli keluarga baginda. Wa ahlaka illa man sabaqa alaihi alqaul. Ayat 40 surah Hud. Masukkan ke dalam bahtera ini semua ahli keluargamu kecuali seseorang yang sudah Allah Ta'ala memberitahumu lebih awal yang dia tidak boleh masuk. Jadi difahami oleh Nabi Nuh alaihi salam bahawasanya ahli keluarga yang Allah sudah mendahului perkataannya yang dia itu kufur adalah isterinya. Dan yang ketiga adalah orang-orang beriman, dan tidaklah orang-orang beriman itu melainkan sedikit. Jadi Nabi Nuh memahami bahawasanya isterinya sahaja yang tidak dibenarkan naik ke bahtera. Baginda tidak ada pengetahuan tentang anaknya yang seorang ini. Kerana anak ini tidak menunjukkan sokongan dan tidak juga menunjukkan tentangan. Jadi diyakini anaknya ini follow anak-anaknya yang lain. So 3 orang tu naik bahtera, beriman kepada ayah mereka. Tetapi yang seorang ni Nabi Nuh duk tunggu-tunggu, tak ada pula masuk, tak ada pula dia jumpa. Akhirnya Nabi Nuh redha, masa semakin suntuk, banjir sudah semakin tinggi, pintu bahtera kena ditutup. Lalu akhirnya perjalanan bahtera berkenaan tanpa anak Nabi Nuh yang seorang ini. Allah Ta'ala takdirkan ketika berlayar bahtera ini dan ombak setinggi gunung, Allah takdirkan, Allah menguji Nabi Nuh sebenarnya. Baginda terserempak dan bertemu temu mata dengan anaknya wa kana fi ma'zil. Di mana Nabi Nuh mendapati anaknya ini fi ma'zil. Antara tafsirannya ada banyak tafsiran tuan-tuan, tetapi antara salah satu tafsirannya adalah ma'zulun minal ma'. Anaknya itu dalam keadaan berada dalam keadaan di mana tak ada air lagi naik di lokasi itu. Terpisah anak itu daripada air. Maknanya dalam keadaan nak selamatkan diri ketika air sedang naik tinggi. Lalu Nabi Nuh berkata kepada anaknya ini, naiklah ke atas bahtera, dan jangan menjadi sebahagian daripada orang-orang yang kafir. Tetapi anak ini menjawab, sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Saya dalam perjalanan menuju ke gunung, gunung akan menyelamatkan saya daripada air.
Lalu Nabi Nuh berkata, mengambil kesempatan berkata, nak, hari ini tak ada orang akan selamat, melainkan orang yang diberikan rahmat. Tiba-tiba dialog Nabi Nuh, tazkirah Nabi Nuh, khutbah Nabi Nuh, yang masih mahu mempelawu anaknya naik ke bahtera. Tuan-tuan, Nabi Nuh tidak akan langgar perintah Allah sama sekali, iaitu dengan membawa masuk orang kafir ke dalam bahtera, kerana Allah sudah larang. So Nabi Nuh tidak mengajak anaknya seandainya dia tahu anaknya kafir. Tetapi kerana dia tak tahu anaknya kafir dan melihat anaknya dari kalangan orang yang beriman, cuma iman sangat lemah, jadi dia masih mahu menyelamatkan anaknya. Apatah lagi naluri seorang ayah sangat tinggi waktu ini, dan tidak jelas tanda-tanda kekufurannya. Lalu jawapan anak ini telah ditanggapi oleh Nabi Nuh AS. Bukan jawapan kufur kepada dia, tetapi jawapan yang menunjukkan anak ini lemah iman. Dia duk follow majoriti orang lain, dia just follow orang lain. Dan barangkali dia guna logik, dia guna reason. Macam manalah saya nak selamat kalau kapal yang ayah buat ni zati alwahin wa dusur, yang dibina daripada papan, daripada paku, macam mana boleh selamat? Ya, dan barangkali seorang anak membuat kesimpulan nak pergi lari ke gunung sebab dia kenal ayahnya. Ayahnya bukan orang yang pakar dalam bina bahtera. Jadi kemungkinan keputusan yang dibuat oleh anak untuk lari ke gunung bukan sebab dia kufur, tetapi kerana dia follow orang ataupun kerana menggunakan logik. Jadi tuan-tuan, puan-puan sekalian, ini tanggapan Nabi Nuh AS. Ya, lalu Nabi Nuh dipisahkan Allah, ya, dengan anaknya, dan Allah Ta'ala kata anaknya telah ditenggelamkan, dan Allah tenggelamkan dalam keadaan anak tidak sempat melihat ayah, yang tidak sempat melihat anak. Jadi ada soalan di sini, ya, daripada Cik Puan Nur Amirah Abdul Aziz. Salam Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz cakap tadi kita kena ada ilmu terhadap hakikat doa tersebut. Kiranya nak cakap kena berhati-hati dalam berdoa, ya, sebab boleh jadi apa yang berlaku kepada kita adalah hasil doa kita kepada Allah. Ya, benar. Kadang kita tak terima apa-apa surat daripada langit yang menurunkan, yang menyebut doa anda mustajab. Kita tak tahu doa kita mustajab ke tidak. Betul kan? Kita tak tahu doa kita mustajab ke tidak. Tetapi betul tak kita akan bekerja berdasarkan apa yang kita doa? Kita akan bekerja dengan apa yang kita doa, sebab apa yang kita doa adalah apa yang kita percaya. Jadi soalan yang penting di sini, benarkah apa yang kita percaya? Dan betulkah kita bekerja dengan apa yang kita percaya berkenaan? Sebab itulah doa Nabi Nuh tadi sangat menegaskan dan menekankan, kamu ada ilmu tak tentang apa yang kamu sebut dalam doa? Seseorang pasti bekerja agar apa yang disebut kepada Tuhannya terlaksana. Seseorang itu pasti faham Allah akan mustajabkan dengan ikhtiar dan usaha. Tetapi kekadang soalan, yang kau percaya itu betul ke tidak? Kekayaan itu kononnya adalah segala-galanya. Jadi inilah saya punya sedikit jawapannya kepada yang bertanya. Okey, kembali kepada isu yang kita sebutkan tadi. Lalu bila bahtera berlayar, Allah Ta'ala takdirkan bertemu dengan anaknya, dan Nabi Nuh mentafsirkan anaknya bukannya kufur tetapi follow orang lain, ya, menggunakan logik untuk tidak naik ke atas bahtera. Lalu anaknya mati tenggelam. Maka bila bahtera mendarat, Allah merakamkan Nabi Nuh meluahkan isi hatinya kepada Allah, iaitulah, ya Allah, mengapa anak saya ditenggelamkan? Tetapi saya percaya kau adil dalam hukuman. Aku tidak ada pengetahuan tentang apa yang telah terjadi, tetapi sudilah kau berikan aku hikmah apa yang sudah berlaku. Naluri seorang ayah menyebabkan Nabi Nuh meminta permintaan berkenaan. Seolah-olah, kenapa anak saya mati, wahai Allah? Lalu Allah Ta'ala menegaskan dan menjelaskan kepada Nabi Nuh, innahu laisa min ahlik. Sesungguhnya anakmu itu bukan ahli keluargamu yang aku perintahkan bawa masuk ke dalam bahtera. Masya Allah. Nabi Nuh tidak mengetahui rupanya bukan sekadar isterinya jangan bawa masuk ke dalam bahtera, anaknya pun sepatutnya jangan dijemput naik ke dalam bahtera. Kerana rupa-rupanya innahu amalun ghairu salih. Anakmu itu bukan sekadar tidak melakukan amal saleh, dia dengan batang tubuhnya itu di sisi Allah bukan amal saleh yang bermaksud tak ada satu pun benda baik yang dilakukan oleh anakmu. Ini menunjukkan anak ini munafik.
Anak ini sebenarnya kufur kepada ayah sebagaimana ibunya, tetapi tidak menunjukkan kekufurannya dan bahkan sebaliknya menunjukkan keimanan. Maka Nabi Nuh keliru. Lalu Allah Ta'ala beritahu. Terus Nabi Nuh alaihi salam menginsafi kesilapan ini. Sebenarnya Nabi Nuh tidak silap. Cuma dia tak tahu. Dia meminta sesuatu yang dia tak tahu. Iaitulah kenapa tidak selamatkan anak saya. Inna wa'dakal haq. Bukankah janjimu adalah untuk menyelamatkan orang beriman pada hari ini? Nabi Nuh menyangka dia beriman. Subhanallah. Jadi tuan-tuan puan-puan sekalian, kita belajar sesuatu di sini. Ya, sama dengan cerita dalam suratul Kahfi. Nabi Musa tak puas hati. Kenapa Nabi Khidir bunuh anak kecil ni? Nabi Musa tak puas hati. Lalu Allah menjelaskan atas lidah Nabi Khidir, anak ni sebenarnya nanti kufur. Subhanallah, kita tak tahu. Allah Ta'ala beritahu Nabi Nuh, anak ini sebenarnya kufur. Sama dengan Nabi Ibrahim alaihi salam, dia istighfar pada ayah dia. Dia sangka ayahnya akan beriman satu hari nanti. Ampunkanlah ayah saya dengan cara kau Islamkan dia satu hari nanti. Istighfar sepanjang hayat Nabi Ibrahim. Tapi Allah Ta'ala tidak terima istighfar itu kerana Allah tahu Nabi Ibrahim tak tahu. Allah tahu Nabi Ibrahim tak tahu yang ayahnya sebenarnya mati, sudah lama mati dalam keadaan kufur. Lalu barulah Allah Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim berhenti istighfar. Ya, sama dengan Rasulullah SAW mengharapkan Abu Talib menjadi Muslim, tetapi akhirnya meninggal dunia tanpa la ilaha illallah. Maka turunlah ayat, innaka la tahdi man ahbabta, walakinna Allah yahdi man yasha. Kau tak boleh wariskan iman kepada bapa saudaramu. Kau tak boleh wariskan iman kepada ayahmu seperti Nabi Ibrahim. Kau tak boleh wariskan imanmu kepada anakmu seperti Nabi Nuh alaihi salam. Maka ibarah yang kita boleh pelajari pada hari ini tuan-tuan, ya, iman tak boleh diwarisi. Ya, iman tak boleh diwarisi, tetapi kita kena bekerja dan memohon kepada Allah agar iman itu kekal dalam diri anak-anak kita. Anak ni semua orang nak anak tuan-tuan, tetapi Allah Ta'ala kata innahu laisa min ahlik. Berapa ramai dari anak-anak yang kita ramaikan, yang kita lahirkan, di sisi Allah dia bukanlah ahli keluargamu di akhirat, yang kau kena selamatkan daripada azab. Moga-moga kita jadi orang yang betul cara memandang tujuan berkahwin, bukan sekadar nak dapat anak, tetapi anak yang beramal dengan amal yang soleh, kerana itulah pewaris yang sebenar daripada ayah bonda. Ya, mudah-mudahan ada banyak manfaat daripada apa yang saya kongsikan. Ya, mohon maaf atas kekasaran bahasa. Ya, aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.